Bayangkan sebuah partai kecil yang hanya baru ditubuhkan, tiba-tiba mula menjadi sebutan ramai orang di Sabah. Dan kini dengan yakin mengisytiharkan Ranau sebagai bakal kubu kuat mereka. Nah, adakah ini petanda kebangkitan kuasa politik baru ataupun sekadar ilusi menjelang PRN Sabah ke-17? Anda sedang menonton Currents VMY dan pada video kali ini kita akan bongkar kenyataan berani Datuk Wetrom Bahanda serta strategi sebenar Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM yang dilihat sedang mengorak langkah luar jangka. Dalam satu acara besar di Ranau pada hari Sabtu, Timbalan Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun KDM, Datuk Wetrom Bahanda, menyatakan keyakinan penuh bahwa daerah Ranau, terutamanya kawasan Kundasang, akan menjadi kubu kuat parti itu dalam pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 akan datang. Wetrom menegaskan keyakinan tersebut bukanlah sekadar omong-omong kosong, tetapi berpaksikan kepada sambutan luar biasa rakyat Ranau sepanjang siri jelajah parti itu ke kawasan-kawasan pusat daerah mengundi ataupun PDM. Beliau menyifatkan sambutan tersebut sebagai satu fenomena yang bakal mencipta sejarah baru dalam politik Sabah. Menurut beliau, rakyat semakin yakin dengan perjuangan yang dibawa oleh KDM, perjuangan untuk mensejahterakan rakyat tanpa mengira kaum ataupun latar belakang. Tambahnya lagi, sambutan bukan hanya dirasai di Kundasang, malah turut menyeluruh hingga ke Paginatan dan Karanaan, menjadikan keseluruhan daerah Ranau sebagai antara tapak yang paling kukuh untuk parti tersebut pada PRN 17 nanti. Pelancaran jentera pilihan raya KDM diadakan serentak untuk 3 kawasan DUN, yaitu Kundasang, Paginatan, dan juga Karanaan, yang mana turut disertai oleh ratusan penyokong dan aktivis parti. Wetrom turut mengambil kesempatan untuk bersalaman dan beramah mesra dengan orang ramai, menunjukkan pendekatan mesra rakyat yang ingin dibawa oleh parti itu. Namun yang lebih mengejutkan, Wetrom mengumumkan bahwa KDM tidak akan hanya bertanding di kawasan majoriti Kadazan, Dusun, dan Murut, tetapi turut akan bertanding di kawasan bukan KDM, termasuklah di kawasan majoriti Cina. Beliau memberi contoh kawasan Sri Tanjung di Tawau sebagai bukti pertama bahwa parti itu benar-benar serius melebarkan pengaruh mereka. Menurutnya, penduduk kawasan-kawasan bukan KDM itu sendiri telah menyuarakan permintaan supaya KDM masuk bertanding kerana mahukan perubahan dan meletakkan harapan terhadap KDM sebagai alternatif yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Katanya lagi, ini membuktikan mereka percaya kepada perjuangan kita. Beliau turut menjelaskan bahwa walaupun parti itu diasaskan untuk memperjuangkan suara masyarakat KDM yang sekian lama terpinggir, namun pada asasnya ia adalah parti inklusif. Sebab itu, parti ini diberi nama Kesejahteraan Demokratik Masyarakat, parti untuk semua kaum. Katanya lagi, sambil menekankan bahwa aspirasi perjuangan parti itu adalah sejagat. Namun di sebalik kenyataan penuh semangat ini timbul persoalan-persoalan yang besar. Adakah KDM benar-benar mempunyai kekuatan akar umbi yang cukup untuk menggoncang status quo politik di Sabah? Ini bukanlah PRN pertama bagi Wetrom Bahanda dan juga pasukannya. Beliau merupakan seorang yang sangat-sangat berpengalaman di atas pentas politik Sabah. Walau bagaimanapun, KDM juga masih lagi dilihat sebagai parti kecil yang belum mempunyai infrastruktur politik sebesar GRS, warisan ataupun PBS. Namun sejak kebelakangan ini, parti itu semakin agresif mengadakan jelajah, ceramah-ceramah umum, dan membuka cawangan-cawangan baru di seluruh Sabah.
Satu lagi aspek menarik ialah keputusan KDM untuk bertanding di kawasan bukan KDM, terutamanya kawasan majoriti Cina seperti Sri Tanjung. Ini adalah satu langkah yang berani, tetapi memang satu langkah yang cukup berisiko tinggi. Di kawasan ini, pengundi lebih cenderung kepada DAP ataupun warisan. Adakah benar ada permintaan akar umbi di situ, ataupun ini hanyalah percaturan politik untuk memperluaskan pengaruh mereka semata-mata? Lebih kontroversi, sesetengah penganalisis politik tempatan menyifatkan tindakan KDM bertanding di banyak kerusi sebagai strategi pecah undi yang akhirnya mungkin hanya menguntungkan parti dominan seperti GRS ataupun PHBN. Malah ada yang mendakwa kehadiran KDM dalam PRN 17 Kelak hanya akan memecah belahkan undi pembangkang sekaligus membantu pihak kerajaan kekal berkuasa. Tambahan pula, Wetrom sebelum ini merupakan ahli bersatu dan pernah menyertai GRS. Tindakannya untuk keluar dan menyertai parti baru menimbulkan persoalan, adakah ini didorong oleh perjuangan ikhlas untuk rakyat atau lebih kepada perebutan kuasa politik pribadi. Malah ada bekas penyokongnya yang kini meragui keikhlasan perjuangan KDM kerana sejarah lompat parti dan ketidakstabilan pendirian. Dan yang paling mencuri perhatian, adakah benar rakyat Sabah sudah letih dengan parti-parti besar dan kini mencari alternatif baru? Atau adakah sokongan terhadap KDM hanya bersifat sementara kerana ketidakpuasan terhadap pihak lain? Oleh itu, apakah pandangan Anda? Adakah KDM benar-benar mampu menjadi kingmaker dalam PRN Sabah ke-17 nanti? Atau ini semua hanyalah gimmick politik menjelang pilihan raya? Adakah Wetrom Bahanda akan mencipta sejarah sebagai pemimpin KDM pertama yang berjaya menggegarkan politik Sabah, atau akan dilihat sekadar pemain politik sementara? Coba tuliskan komen Anda di ruangan komen di bawah. Adakah KDM patut diberikan peluang? Atau adakah mereka hanya akan menambah lagi perpecahan dalam lanskap politik Sabah? Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY karena disinilah kita akan kupas isu-isu panas tanpa tapisan. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian saja, jumpa lagi di konten yang seterusnya. Terima kasih semua.